Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu bagi menyambung lagi kuliah kita yang menyentuh berkenaan dengan perundangan jinayah syariah. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah pada malam ni kita nak melihat tajuk yang berkait dengan pengakuan, al-iqrar, iaitu salah satu daripada pembuktian dalam mahkamah. Harap saya punya suara jelas dapat didengari oleh rakan-rakan semua, insya-Allah. Baik. Pada kuliah yang lalu kita telah pun menyebut berkenaan dengan pembuktian sumpah dalam mahkamah. Kali ini kita lihat pembuktian pengakuan, ikrar. Ikrar. Dalam bahasa Arab, pengakuan disebut sebagai al-iqrar. Kan? Al-iqrar. Kita pun dalam bahasa Melayu pun kata ikrar, kan? Ikrar ni makna pengakuan lah. Membuat ikrar, janji, yang bermaksud penetapan. Menurut istilah syarak pula, pengakuan ataupun al-iqrar ialah pemberitahuan tentang sesuatu hak dan hanya sabit pada orang yang memberitahu. Ia juga disebut sebagai i'tiraf, iaitu pemberitahuan tentang sesuatu hak dan hanya sabit pada orang yang memberitahu. Ia juga disebut sebagai i'tiraf, yakni pengakuan itu daripada orang dia. Maknanya dia yang sendiri buat pengakuan diri dia sendiri. Bukan kata dia buat pengakuan untuk mensabitkan kesalahan orang lain, tidak. Tapi dia buat pengakuan sama ada dia bersalah ataupun tidak bersalah. Diri dia sendirilah. Okey, dalil. Pengakuan adalah diperakui oleh syarak berpandukan nas Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Al-Quran menyebut firman Allah Ta'ala,
aqrartum wa akhadhtum ala zalikum isri? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Surah Ali Imran ayat 81 yang bermaksud, sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku? Secara yang demikian itu, mereka menjawab, kami berikrar, yakni mengakui dan menerimanya. Allah berfirman lagi, jika demikian, maka saksikanlah kamu dan aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. Jadi ada perkataan aqrartum, maknanya pengakuan. Apakah kamu mengakui? Itu. Pengakuan itu makna perkataan ikrar itu ada dalam Al-Quran. Baik. Dan juga firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri. Surah An-Nisa ayat 135. Jelas, ini dalil daripada Al-Quran. Baik, kita lihat dalil daripada As-Sunnah, daripada hadis Nabi pula. As-Sunnah pula menyebut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi SAW bersabda, Unais, pergilah kepada wanita itu. Sekiranya dia mengaku, rejamlah dia. Lalu Unais pergi bertemu wanita tersebut dan dia mengakuinya. Lalu Rasulullah mengarahkan supaya wanita tersebut direjam. Jadi ini kisah seorang wanita yang berzina, yang mengaku berzina, lalu Nabi arahkan untuk wanita itu direjam sampai matilah. Itu hukuman ke atas penzina muhsan, penzina yang sudah berkahwin. Ini rejam sampai mati ni. Ini hukuman yang sudah tidak dijalankan lagi oleh umat Islam hari ini. Dan kita tak dengar pun hukuman dijalankan lagi. Maknanya suatu hukuman yang sudah ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini, tuan-tuan. Itu ya. Dan bahkan di kalangan orang Islam sendiri yang menyatakan hukuman ini sudah tidak relevan, tidak sesuai, ataupun ianya kolot, kuno, primitif, zalim dan seumpamanya. Kita dengar daripada mulut-mulut orang Islam juga yang menyatakan begitu, tuan-tuan. Yang bukan Islam dah tentulah confirm dah, mereka tidak menerima akan undang-undang jinayah Islam. Di kalangan yang Islam sendiri, orang Islam sendiri tak nak terima undang-undang jinayah Islam dan tak percaya akan betapa undang-undang ini satu undang-undang yang sangat berkesan bagi menangani persoalan jinayah yang berlaku dalam masyarakat dan negara, tuan-tuan. Sebab hari ini kita lihat jinayah tak dapat dibendung. Bahkan jinayah itu pula ianya berlaku setiap hari dan kadang-kadang kita pun tak masuk akal ianya dilakukan oleh seseorang. Kadang-kadang benda ni tak berlaku di zaman Nabi, berlaku di zaman kita, tuan-tuan. Jinayah yang begitu besar, yang begitu luas, yang begitu hebat, yang bermacam-macam dia punya cabang dia, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Jadi sebab itu kita lihat bagaimana undang-undang Islam lah undang-undang yang paling relevan sebenarnya. Sebab relevan Islam ni sampai bila? Sampai kiamat. Islam tidak pernah, maknanya sebagai satu undang-undang yang sudah tidak relevan tu satu benda yang tak ada dalam komus Islam tu sendirilah. Ini semua orang Islam saja sendiri yang menyatakan begitulah. Baik, okey. Okey, jadi gitu. Kemudian dari segi ijma' pula, diriwayatkan bahawa para ulama mengatakan wujud ijma' yang menerima kesahihan amalan ini. Pihak yang membuat pengakuan akan dihukum berdasarkan pengakuannya. Maknanya ijma' di kalangan ulama tak berselisih langsung,
tak ada berselang pendapat langsung dalam perkara untuk menerima ikrar salah satu pembuktian dalam mahkamah. Ijma' ni maknanya sesuatu yang sepakat ulama, tak ada seorang pun yang khilaf. Itu makna ijma'. Ijma' ni suatu benda yang kita nak kena terima. Sebab tak ada ulama kata tidak. Kalau dia kata ya, ya, tak ada seorang pun kata tidak. Ataupun kata tidak, tidak, tak ada seorang pun kata. Itu yang dikatakan ijma'. Dia tidak ada khilaf. Dia bukan satu benda yang khilafiah, bukan. Ini benda yang disepakati oleh ulama. Pengakuan tu salah satu daripada pembuktian dalam mahkamah. Okey, kita nak lihat apa hikmah. Apa hikmah al-iqrar ini ataupun pengakuan ini diterima dalam mahkamah dalam bentuk untuk nak mensabitkan sesuatu keputusan kes. Baik, hikmah pengakuan disyariatkan ialah kerana wujudnya keperluan. Seperti yang dimaklumi, kesemua hukum yang disyariatkan sebenarnya adalah untuk memenuhi keperluan manusia. Kita kena ingat, Allah Ta'ala yang telah menetapkan sesuatu hukum itu untuk keperluan kita manusia. Sebagai hamba dia, tuan-tuan. Itulah Allah Ta'ala, dia mencipta kita, dia tak biarkan kita begitu ya. Tapi Allah cipta kita dan Allah bagi kita peraturan, bagi kita undang-undang, bagi kita guideline bagaimana untuk kita bertindak pada sesuatu perkara. Ini dia. Maknanya Allah Ta'ala tahu apa yang diperlukan oleh hamba dia. Kita ni tak tahu sangat kan. Tu Allah kata dalam Quran, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kamu diberikan ilmu melainkan sedikit. Tengok kan? Sedikit, tuan-tuan. Kita tak tahu sangat. Allah lebih mengetahui. Kita ikut ya apa yang Allah tetapkan, tuan-tuan. Serahlah pada dia. Dia tahulah, tuan-tuan. Jangan kita memandai-mandai. Kan? Kita ni kadang-kadang memandai-mandai buat benda yang Nabi tak suruh kita buat. Yang disuruh tak nak buat. Kan? Itu yang masalahnya. Yang Allah suruh, Rasul suruh, tinggal. Yang tak disuruh, buat. Kan? Pelik betul lah kita ni kan. Nak engkar juga, nak derhaka, tak derhaka ke tu, tuan-tuan. Itu sebab kita tengok iblis kan. Iblis ni dia dicop sebagai kufur setelah dia mengingkari satu je perintah Allah. Perintah apa? Perintah Allah sujud kepada Adam, menghormati Adam. Itu yang iblis enggan, tuan-tuan. Sedangkan selama ini dia taat kepada perintah Allah. Tapi dengan sebab dia rasa hukum ni ataupun perintah ni tak sesuai, dia rasa dia lebih mulia daripada Adam. Dia daripada api, Adam daripada tanah. Dia rasa api lebih mulia daripada tanah. Maka sebab itu dia enggan untuk sujud menghormati Adam. Padahal, tuan-tuan, bukan susah pun nak sujud menghormati Adam. Payah ke sangat? Tak payah. Sekali tu ya. Tapi sebab keegoan, kesombongan yang dalam diri iblis tu. Sama juga dengan manusia. Kan? Makna kata kesombongan yang ada pada manusia hari inilah yang menyebabkan mereka tak boleh terima kebenaran. Tak boleh terima apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, tuan. Sebab itu kita tak boleh. Kita kena tunduk. Itu dikatakan Muslim ni apa dia? Muslim makna kata menyerah diri. Itu Muslim. Islam ni kata menyerah diri. Itu sebab kita kena serahkan diri kita kepada Allah dan Rasul. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, kita terima, tuan-tuan. Apa yang dilarang oleh Rasul, kita kena ikutlah. Ini dia. Ini boleh kata Muslim. Kan? Menyerah diri. Bukan kita pandai-pandai. Kita ni duk pandai-pandai, tuan-tuan. Kan? Itu yang masalah ni. Kan? Masalah kita ni memandai-mandai. Satu lagi sombong. Ego. Tak boleh terima apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Macam mana kita nak kata kita beriman? Padahal Allah kata dalam Quran, "Wa ma kana lil mu'minu wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak sepatutnya bagi seorang mukmin dan seorang mukminah perempuan beriman. Yang beriman kan? Mereka itu apabila diputuskan sesuatu hukum, Allah dan Rasul telah memutuskan sesuatu hukum,
Kan, sesuatu keputusan baginya ada keputusan yang lain. Ada lagi yang lain. Dan Allah kata, sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat nyata, tuan-tuan. Itu sesat lah. Ramai orang sesat hari ni, tuan-tuan. Sesat di kalangan orang Islam pun sesat. Yang bukan Islam tu dah tentu dah. Yang beragama Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, yang tak ada agama, sembah berhala dan seumpamanya, kan, mereka memang dah sesat dah. Di kalangan yang kita ni pun ada juga yang sesat. Bila mana? Bila kita tak terima perintah Allah. Bila kita tolak perintah Allah dan Rasul, kita termasuk di kalangan orang yang sesat. Kalau kita jadi golongan yang mendapat petunjuk, dah tentu kita terima apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Sebab tu kita nak jadi golongan mana? Kalau tuan-tuan nak jadi golongan yang mendapat petunjuk, sila ikut apa yang Allah suruh. Cukup dah. Jangan duk melawan dah, tuan-tuan. Ni kita duk melawan. Kita duk kaji pula tu. Kan, kaji sesuai ke tidak ni. Orang boleh terima ke tak boleh terima. Mana boleh kaji-kaji dah. Benda yang jelas dalam Quran kan. Dalam hadis Nabi jelas. Kita ikut je. Sami'na wa ata'na. Itu sifat orang beriman. Allah kata dalam Quran, innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya senya perkataan orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasul, untuk Rasul menghukum di kalangan mereka, mereka menyatakan kami dengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nak jadi orang yang berjaya, beruntung ni maknanya syurgalah tempat orang yang beruntung dan berjaya dalam Quran ni, tuan-tuan. Dengan cara sami'na wa ata'na. Dengar dan patuh. Kami dengar, kami patuh. Jangan melawan. Kan? Jangan kita melawan. Kita nak masuk syurga ke tak masuk syurga. Nak masuk syurga, sila patuhlah. Itu je sebenarnya. Kan? Bukanlah lama mana pun kita hidup di dunia ni, tuan-tuan. Kita nak patuh, nak taat kepada perintah Allah ni berapa tahun sangat. Kita nak tinggal larangan Allah ni berapa tahun sangat, tuan-tuan. Kan? Tak lama pun. Kan? Dan tak susah pun sebenarnya kalau kita nak buat apa yang Allah suruh tu. Tak payah. Kan? Sebab Nabi kata, inna dina yusr. Sesungguhnya agama itu sangat mudah, tuan-tuan. Kan? Maknanya kita boleh buat, kita boleh mampu untuk melaksanakannya. Kita nak tak nak tuan-tuan. Kata orang Melayu, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kan? Kita kalau nak, kita boleh buat punya. Jangan bimbanglah. InsyaAllah mudah-mudahan kita ni tergolong dengan orang yang mendapat hidayah, petunjuk, dengan sentiasa ikut apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul, tinggal apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, maka kita berjayalah. Beruntunglah kita. Di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Baik. Okey. Kemudian, mungkin seseorang individu berkewajipan menunaikan sesuatu hak, tetapi pihak yang berhak tidak mempunyai hak bukti. Sekiranya amalan pengakuan ini tidak dibenarkan sedangkan tiada hujah yang dapat dikemukakan, so tentu banyak hak orang ramai tidak dapat ditunaikan. Maknanya seperti mana yang sedia dimaklumi, Islam sentiasa memastikan setiap yang berhak mendapat haknya. Islam juga sentiasa berusaha memastikan supaya harta dipelihara dan tidak dipersia-siakan. Dengan itu, so tentu Islam membenarkan pengakuan ini. Mana kalau tidak ada kalau tidak diterima bentuk pengakuan dalam mahkamah ni, maka so tentulah hak seseorang tak dapat dilaksanakan, tak dapat ditegakkan, tak dapat dipertahankan. Maka pengakuan tu penting. Pengakuan ni suatu bentuk yang maknanya kita mengaku lah. Sama ada dia buat ataupun tak buat. Sebab dah tak ada bukti lain dah. Mengaku je. Dengan bersumpah lah. Kita sebut dah sumpah sebelum ni kan. Maknanya dia mengaku dalam keadaan dia bersumpah dia melakukan sekian-sekian. Dia bersumpah untuk menafikan sekian-sekian. Maka mahkamah menerima pengakuannya, tuan-tuan. Kalau dia tipu, dia bohong, maka celakalah bagi dia. Laknatlah bagi dia, tuan-tuan. Dunia, akhirat lebih-lebih lagi lah. Jangan. Maknanya kita ni kalau
Kalau betul, betul. Tak betul, kata tak betul lah. Tak apalah. Itu sebab di kalangan sahabat-sahabat Nabi kita lihat mereka mengaku berzina. Padahal mereka tak disuruh pun mengaku. Tapi mereka buat pengakuan secara sukarela. Dan Nabi sendiri pun sebenarnya tak nak terima pengakuan tu di peringkat awal. Tapi atas sebab dia bersungguh-sungguh nak supaya dihukum, maka Nabi hukum dia. Sebelum tu pun Nabi siasat dulu. Betulkah dia berzina? Zina mata yang kot. Ya? Lihat saya kot, kata Ma'iz bin Malik ketika itu kan. Seorang sahabat yang mengaku berzina tu. Dia mengaku, dia kata, aku berzina, bersihkan aku. Maka Nabi berpaling. Nabi tak terima pengakuan yang pertama. Sampailah dia mengaku kali yang keempat. Nabi siasat. Kamu zina mata ya kot. Tengok ya kot. Tak. Zina tangan, pegang saja kot. Tidak. Zina hidung, cium saja kot. Tidak. Memang dia zina sungguh. Maka Nabi putuskan untuk dihukum dengan hukuman rejam sampai mati. Itu pun dah siasat dah. Bukan Nabi nak korek. Bahkan kalau sekiranya kalau Ma'iz bin Malik menarik balik pengakuan, maka penarikan balik pengakuan itu diterima, tuan-tuan. Dia tak bersalah. Bahkan kalau dia tak mengaku, itu lebih baik sebenarnya. Supaya dapat dia, satunya tuan-tuan, dia bila buat pengakuan bersalah ni tuan-tuan, bukan sahaja kesan kepada diri dia, kesan juga kepada keluarga dia. Malu juga keluarga dia, tuan-tuan. Kalau sebab itulah, dalam konteks kalau tidak ada apa-apa dakwaan, kita tak perlu mengakulah kalau kita bersalah. Cukup dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misal kata kita berzina, cukup dengan kita bertaubat dengan taubat nasuha. Allah terima taubat, di akhirat esok kita sudah tidak lagi dikenakan hukuman dengan sebab dosa zina tadi, tuan-tuan. Sebab kita dah bertaubat sebelum kita meninggal dunia lah. Maknanya di dunia lagi lah. Itu yang pentingnya. Pengakuan ni tak perlu buat lah. Kalau melainkan kalau didakwa lain cerita. Baik. Selain itu, semua perkara yang tidak membabitkan harta, sama ada yang membabitkan hak Allah ataupun hak manusia, juga boleh diketengahkan melalui pengakuan. Dengan cara ini, hak manusia akan dapat dipertahankan dan hak Allah akan dapat ditunaikan. Ma'iz bin Malik ni contoh dia. Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu pernah membuat pengakuan berzina di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengakui perbuatannya dan meminta agar baginda membersihkan kesalahannya. Maknanya dihukumlah. Tengok, rela dihukum tu. Kalau kita mungkin tidak nak kena rejam sampai mati, tuan-tuan. Kita mana nak mati ni. Kalau boleh hidup selama-lamanya kalau boleh. Kalau boleh, tapi tak boleh lah, tuan-tuan. Mati juga kita satu hari nanti. Tak tahu bila, wallahu alam lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita ni mati husnul khatimah. Kematian yang elok, kematian yang baik dalam keadaan kita beriman, mentaati perintah Allah Ta'ala. Itulah kita punya doa kepada Allah Ta'ala. Baik. Beliau juga menuntut supaya dilaksanakan hukuman bagi menunaikan hak Allah Ta'ala. Lalu baginda memerintahkan agar Ma'iz direjam sehingga mati. Direjam masa itulah. Maknanya dia, Ma'iz bin Malik ni, tuan-tuan, walaupun dia kena hukum dengan hukum Islam, tapi dia mendapat syurga Allah Ta'ala di akhirat. Sebab apa? Hukuman tu hukuman yang Allah reda. Allah reda hukum. Bahkan sebelum dia dihukum tu pun dia dah bertaubat pada Allah dah, dengan taubat nasuha dah. Maka sebab itu ahli syurga dia. Tapi kalau kena hukum biasa ni, tuan-tuan, yang bukan hukum Islam, naya ya. Tak ada apa-apa kebaikan, faedah sebenarnya nak sebutnya. Duniawi ataupun ukhrawi lah. Secara duniawi je lah. Ukhrawi tak ada faedah. Allah tidak mengangkat hukum di akhirat, tuan-tuan. Tapi kalau di dunia, Allah angkat hukum di akhirat. Dia betul hukuman Islam ni. Itu penting Islam kita nak. InsyaAllah. Baik. Dalam kes yang lain, seorang wanita yang berasal daripada kabilah Ghamid telah mengaku berzina juga. Lalu Rasulullah memerintahkan agar wanita itu direjam.
Dia pun mengaku juga. Cuma wanita ni datang dalam keadaan dia mengandung. Dia mengandung, cuma Nabi minta dia balik dulu selepas lahirkan anak, datang semula untuk dihukum. Lepas dia lahirkan anak, kemudian dia datang kepada Nabi untuk dihukum. Nabi suruh dia balik lagi untuk susukan anak tu 2 tahun. Lepas habis menyusu, datang, barulah wanita itu dihukum dengan hukum rejam sampai mati, tuan-tuan. Kalau dia nak tarik balik pengakuan, dia boleh tarik balik pengakuan, tapi dia tak, dia nak dihukum juga. Masya Allah, tengoklah tarbiyah Rasulullah ke atas para sahabat ni, tuan-tuan, sampai mereka ni sangat-sangat, orang kata apa, merelakan hati mereka untuk dihukum di dunia. Kalau kita, tuan-tuan, tak maunya, kalau bersalah pun kita tak mengaku bersalah, itu kita kan. Tapi mereka tak diminta untuk mengaku, tapi mereka mengaku supaya dihukum dengan hukuman mati, direjam, tuan-tuan. Masya Allah, ini hebatnya sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka nak kepada kebahagiaan di akhirat tadi. Walaupun mereka mereka dah terlanjur dan sebagainya, dan mereka rela dikenakan hukuman, tak apalah hukuman tu duniawi punya, tapi mengangkat hukum akhirat tu yang selama-lamanya mereka nak bahagia akhirat, walaupun mereka terpaksa mengorbankan diri mereka dengan dihukum di dunia, tuan-tuan, tetapi mereka fikir soal akhirat lebih utama, insya-Allah. Baik, okey. Semua riwayat ini menjadi dalil bahawa pengakuan dibenarkan oleh syarak. Dalam masa yang sama, ia juga menjelaskan hikmah di sebalik pensyariatan ini. Di samping itu, ia turut menjelaskan bahawa amalan ini menjadi hujah dan pihak yang membuat pengakuan boleh dihukum walaupun ia membabitkan hak Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jadi ini dia hikmah dia, tuan-tuan, untuk dapat menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan dapat untuk nak menegakkan hak seseorang yang berhak. Itu pengakuan ni satu yang daripada Islam terimalah, tuan-tuan. Ikrar, pengakuan, insya-Allah. Kemudian dalam konteks pengakuan ni juga, tuan-tuan, dia ada pula hak Allah dan ada hak manusia. Ada hak Allah, ada hak manusia. Macam mana kita nak lihat apa dia beza hak Allah dengan hak manusia ni, tuan-tuan? Ini mungkin kita dapat jelaskan pada kuliah kita akan datang, insya-Allah. Cukuplah kot setakat itu dulu untuk kita punya kuliah pada malam ni. Nak masuk waktu isyak dah kan, 8.39 kan. Kalau di masjid ni boleh kita soal jawab, ataupun boleh juga tuan-tuan perempuan boleh tulis soalan kalau sesiapa yang nak ada soalan. Tak kisahlah soalan yang berkaitan dengan kita punya tajuk, ataupun soalan-soalan yang umum, tak ada masalah. Kalau boleh jawab, kita jawab. Kalau tak boleh, kita tangguh kan. Jadi kalau ada lah kan. Kalau biasa kalau di masjid Kota Damansara ni, dia ada dia punya mesej tanyalah ustaz tu kan. Dia akan di forward kepada ustaz untuk dijawab persoalan yang timbul. Biasa begitu kan. Tapi kalau ada, boleh tuliskan soalan tuan-tuan dan perempuan lah kan. Kalau ada, kalau tak ada tak apa, lain kali lah, insya-Allah kan. Kita jumpa lagi insya-Allah pada kuliah kita akan datang. Nampaknya PKP lagi kita ni kan. Tak PKP pun, PKPB pun tak boleh lagi. Kita nak berjemaah di masjid, nak tunggu PKP tu kan. Nak tunggu PKP macam Perlis tu. Yang ni juga nampak gayanya 92 lagi kot. Wallahu alam lah. Okey, sama-sama insya-Allah kita jumpa lagi di waktu yang iaitu Rabu keempat. Seperti biasalah, kita punya kuliah secara online dulu. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Terima kasih kepada rakan-rakan, tuan-tuan dan perempuan yang bersama-sama pada malam ini. Semoga kita semua sentiasa diredai oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, diberkati hidup kita, sentiasa dirahmati Allah, dan Allah Ta'ala mengkabulkan doa dan hajat yang telah pun kita mohonkan kepadanya untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan kebahagiaan hidup kita lebih-lebih lagi di hari akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.